Okey, seterusnya saya akan terangkan untuk yang kedua. Okey, yang kedua ini adalah kita nak belajar macam mana nak cari variance dan sisihan piawai. Ada rumus diberi. Ini rumus variance, ini rumus sisihan piawai. Jadi awak tak perlu hafal rumus ini kerana diberi di dalam soalan. Yang awak perlu tahu hanyalah guna rumus, ganti sahaja nilai. Okey, sebelum itu awak kena kenal simbol variance. So, variance simbol dia yang ini. So, ini variance. Simbol dia adalah ni yang mesti ada kuasa 2. Jadi, untuk yang kedua, okey, variance sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variance. Macam inilah. So, itu sisihan piawai, awak hanya dapat yang ini saja. So, yang ini. Okey, simbol kena ingat. Mana satu variance, mana satu sisihan piawai. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 bagi variance. Okey, rumus sudah ada. Awak hanya perlu tahu macam mana guna. Okey, ini rumus variance yang tadi. Yang ini adalah rumus sisihan piawai. Alright. Okey, dengan keadaan dan awak kena tahu juga apa maksud huruf-huruf di dalam itu. Di dalam rumus. Okey, ini dah tahulah ini variance. Ini ini sisihan piawai ni tak ada kuasa 2 sorry. Sisihan piawai. Okey, X. Dalam ini ada X kan? X itu adalah titik tengah. X merupakan titik tengah. Kena ingat X adalah titik tengah. F merupakan kekerapan dan X topi sebenarnya ni dia ada X garis macam ni simbol dia. Okey, ini adalah min data. Alright. Jadi untuk mencari variance dan sisihan piawai, the first thing awak kena cari adalah min. Sebab ingat dia ada di sini dalam rumus dia ada tolak min kuasa 2. Okey. So cari min dahulu. Macam mana kita nak cari min? Macam mana kita nak cari min? Okey. Min ini sebenarnya, okey. Jadi min awak dah belajar, sepatutnya dah belajar dalam tingkatan 4, sukatan serakan dan kecenderungan memusat bagi data tidak terkumpul. Kalau awak belum belajar, tak apalah, saya akan terangkan dahulu untuk bab ini. Nanti kita akan habis bab tingkatan 5, saya akan masuk pada bab tingkatan 4. Jadi tak apa, saya akan terangkan. Jadi cari min dahulu. So min sama dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Okey, ni rumus min. Rumus min pun ada diberi, jadi awak hanya perlu guna. So, jadual ini sebenarnya yang diberi di dalam soalan ini sahaja. Biasanya dia akan bagi ini saja di dalam soalan. Okey, sorry, sekejap. Apa ni? Tak luah. Okey, dalam soalan dia akan bagi ni bil utility dan kekerapan, di mana ini adalah selang kelas. Jadi kena ingatlah. Dan ini biasanya merujuk pada bilangan, mungkin bilangan keluarga, bilangan isi rumah, macam itu. Okey. Jadi dua perkara ini biasanya memang sudah diberi. Yang ini awak kena bina sendiri jadual. Kalau dalam ujian dah jarang dia bagi yang ini. Tapi dalam latihan buku kerja kamu dia dah bagi jadual yang lengkap. Jadi dalam ujian nanti awak kena tahu untuk menentukan min, variance dan sisihan piawai, kamu perlukan titik tengah. Lepas tu perlukan f darab x. Kenapa perlu ini? Sebab di dalam rumus dia, rumus min ada f darab x. Faham Okey, lepas tu x kuasa 2. Sebab dalam ini ada juga kuasa x kuasa 2 dan fx kuasa 2. Kenapa perlu cari? Nanti senanglah, awak ganti saja dalam rumus dapat jawapan. Okey. Now kita nak cari min. Nak cari min kena cari x. X itu tadi adalah titik tengah. Ni tekan kalkulator je lah. Nak cari titik tengah 30 tambah 49. Lepas tu bahagi dengan 2. Berapa? 30 tambah 49 bahagi dengan 2. Okey. So, ambil kalkulator. Macam mana awak tekan? Kamu kena guna kurungan. 30 tambah 49 tutup kurungan bahagi 2. Mesti buat macam ini.
Tambah tu mesti dalam kurungan. Kalau tidak memang salah. Sebab konsep nanti dia dah berubah. Okey. 30 tambah 49 bagi 2. Lepas tu awak ulang semualah. Jadi untuk yang ni jawapan dia adalah 39.5. So ini 39.5. Okey, untuk yang kedua, teruskan. Sama juga kurungan 50 tambah 69 tutup kurungan bahagi 2. Jadi awak akan dapat 59.5. Okey. So yang ni 59.5. Okey. Jadi teruskanlah sampai habis isi ni. Jadi untuk yang seterusnya dia adalah 79.5. Yang ini pula 99.5. Yang ini adalah 119.5. Dan yang ini adalah 39.5. Alright. Okey, kita dah ada min. Min sudah ada. Okey, now kita perlu cari f darab x. Kenapa cari f darab x? Sebab dalam rumus min dia ada f darab x. Sebab itu ada lajur fx. Jadi tekan je lah kalkulator. F darab x, kekerapan darab dengan titik tengah. Okey. Kekerapan darab dengan titik tengah. Cari. So yang pertama ni 5 darab 39.5. 5 darab 39.5. Jadi dia bagi di situ 197.5. Okey, di sini adalah 197.5. Jadi awak kena cari semua. Okey. Alright. Jadi untuk yang kedua, dia adalah 4 darab 59.5. Jadi jawapan dia yang untuk ini adalah 238. 238. Okey, seterusnya yang ni adalah senang, darab 10. Saya tahulah darab 10 apa. 795. Okey, seterusnya 15 darab dengan 99.5. 15 darab dengan 99.5. So dapat 1,149.5. 1492.5. Okey. Seterusnya awak darab juga. Yang seterusnya 12 darab dengan 119.5. Okey, di sini saya nak sihatkan, tolong tekan kalkulator betul-betul sebab dia banyak nombor. Kalau salah memang salah lah, tak boleh nak ditolong. So yang ini adalah 1,434. Dan yang terakhir 6 darab dengan 139.5. Jadi jawapan dia adalah 837. Okey. Baik. Next, kita isi juga untuk x kuasa 2. Okey, x kuasa 2. X kuasa 2 ni titik tengah yang kuasa 2. Jangan cari benda lain. X. Sebab x tadi adalah titik tengah. Jadi kalau nak senang, awak boleh okey. Saya guna alpha x kuasa 2. Dan saya tekan CALC. So x yang pertama adalah 39.5. Jadi jawapan dia, nombor dia memang besar-besar. Okey, 1,560.25. Okey. Next. 59.5.
Jadi untuk yang ni jawapan dia adalah 3540.25. Okey. Yang ni senang lah, sebab kalau awak tak tahu macam mana tekan yang ni, just tekan biasa saja. Tekan biasa maksudnya sebab dia X kuasa 2, dia ada titik tengah kuasa 2. Jadi untuk yang ini kan hilang. Untuk yang ketiga dia adalah 79. So 79.5 kuasa 2. Tekan macam ni pun boleh. So dia punya jawapan adalah 6,320.25. Okey, teruskan untuk 99.5. Okey. 99.5 kuasa 2. So yang ni adalah 9,900.25. Nombor dia besar-besar. Sebab itu awak kena berhati-hati untuk menekan kalkulator. Seterusnya 119.5 kuasa 2. So yang ni besar besar. 14,280.25. Dan yang terakhir adalah 139.5 kuasa 2. Jangan awak tekan kalkulator pun tak pandai. Okey, soalan ini besar markah dia. Jadi saya nak awak buat betul-betul. 19,460.25. Rugilah kalau tak dapat jawab kan. Okey, sangat rugi. Okey, next. Untuk yang ni pula, tadi F darab X. Sekarang F darab dengan X kuasa 2 pula. Jangan awak salah darab pula. Sekarang untuk yang purple ini, kekerapan darab dengan kuasa 2. So tekanlah kalkulator tu. Make sure you tekan betul-betul. Itu nasihat saya. Kalau tak memang rugilah. So untuk yang pertama adalah 5 darab dengan 156.25. So jawapan dia adalah 78,781.25. Okey, teruskan. 4 darab 3,540.25. Besar. So yang ni dah sampai berbelas ribu. So ini adalah 14,161. Awak jangan terkejutlah dengan nombor besar-besar, sebab ialah kalau melibatkan situasi harian memang akan dapat nombor begini. Jadi kena berhati-hati. Okey, seterusnya adalah 10 darab dengan 6,320.25. So yang ni awak dapat, kita dapat jawapan dia 63,202.5. Okey. Perpuluhan kena letak betul-betul. Salah, rugi. Okay, next is 15. 15 darab dengan 9,900.25. So awak akan dapat, ni lagi besar, 148,503.75. Okey, seterusnya adalah 12 darab dengan 14,280.25. So ini dapat 171.363. Okey, dan yang terakhir,
Okey, ini adalah 139 per puluh, bukan, maaf, bukan. Titik tengah kan, F. 6 kekerapan darab dengan X kuasa 2, 19.460.25. So, ini adalah 116.761.5. Okey, baik. Baik, kita dah dapat semua. And then, apa maksud EFX? Apa maksud EF? E itu maksudnya jumlah. Okey, awak kena faham apa maksud E. E, simbol E ni kalau dalam Roman tak tahulah. Bahasa Greek lama dulu. E ni merupakan jumlah. Simbol E adalah jumlah. Jadi jumlah ni kena tambah semua. So, tambahlah. Yang ini kena cari hasil tambah dia. Berapa? Yang ni pun sama, ini pun sama. So, tambah. Ni lagi satu. Bila tambah, kena tekan betul-betul. Jangan main sebarang ditekan. Jadi, itu 5 tambah 4 tambah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 6. Yang ni adalah jumlah kekerapan kita. Di sini adalah 52. Okey. Ni adalah 52. Okay, now kita tambah fx. Kenapa tambah fx? Untuk cari min. Nampak ni? Diperlukan jumlah fx. Kenapa cari jumlah f? Sebab ada bahagi f. So, kena faham kenapa perlu tambah. Kenapa perlu cari. Okay, untuk yang kotak kuning pula, ini 197.5 tambah 238 tambah 795. Awak tengoklah kalkulator. Kamu punya kalkulator tu tekan dengan ni. Okey. 795 seterusnya. Lepas 795 adalah 1492.5 tambah lagi dengan 1434 tambah lagi dengan 837. Jadi di sini kita dapat untuk jumlah fx ni adalah 4994. Tulis je. Okey, seterusnya cari jumlah fx kuasa 2 pula. Ini besar-besar. 781.25 tambah 14.161 tambah 63.202.5 tambah 148.503.75. Ni yang mana purple saya tambah semua. Jadi yang terakhir pula adalah belum 171. Okey, 171.363 tambah lagi dengan 116.761.5. So jumlah dia adalah itu 514.773. Okey, kita dah jadual dah lengkap. Okey, jadual sudah lengkap. So baru kita kira. Kira min dahulu, lepas tu baru kira sisihan piawai dan juga variance. Alright. So kira min. Okey. So min adalah jumlah fx. So jumlah fx di sini adalah 52. Okey, jumlah data jumlah fx 52, salah, sorry. Berapa jumlah fx? Silap, maaf. So jumlah fx adalah 4.994 bahagi dengan jumlah f iaitu 52. Jadi awak dapat min. Tekanlah kalkulator. Tekan macam biasa. So tekan kalkulator. Tak nampak. Okey, 4994
bahagi 52. So dapat berapa? Ni. Untuk yang ini saya sarankan kamu ambil 2 tempat perpuluhan. Maksud 2 tempat perpuluhan macam ini. Ni titik kan? Nampak titik ni 96 perpuluhan. So titik tu ambil 2 nombor selepas titik. Okey, lepas tu ada 8. So 8 ini kena tambah 1. Jadi 96.04. Okey. Okey, seterusnya barulah kita kira sisihan variance. Okey, so rumus variance. Next adalah kita cari variance. So variance, rumus dia adalah EFX jumlah Fx kuasa 2 bagi jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Min dah ada ni. Okey, jadi guna saja nilai yang dah tadi. Jumlah Fx kuasa 2 yang ini adalah 514,773 bahagi dengan jumlah X. So jumlah F adalah 52 tolak dengan min kuasa 2 96.04 kuasa 2. Macam ini. So tekanlah kalkulator. Okey, sekejap Tekan je kalkulator, ikut yang nilai tu. Okey, awak tengok bawah. So tekan terus pun boleh. So 514,773 bahagi 52 sama dengan, okey, lepas tu tolak kurungan. Nampak tak bila awak sama dengan dia akan keluar. Bila awak direct nanti mesti ada answer macam ni. Tolak kurungan 96.04 kuasa 2. Macam ini. So tekan sama dengan. Jadi inilah jawapan dia. Okey. So ini adalah jawapan untuk sisihan piawai, iaitu 675 perpuluhan. Yang ni tengok 2 tempat perpuluhan 675 perpuluhan. So 2 perpuluhan kita ambil 79 sampai 79, and then lepas ini mesti bundarkan. So ini kena tambah 1. 10 tambah 1 dia adalah 675.80. Okey. Okey, dan yang terakhir barulah kita cari. So variance yang ini variance dan sisihan piawai. Untuk sisihan piawai, ambil nilai ini punca kuasa 2 saja, 675.8. Punca kuasa 2 sama dengan berapa? Okey, ini sisihan piawai, ini variance, yang ini min, ini sisihan piawai. So awak punca kuasa 2 kan. So dah dapat jawapan tadi kan. Awak terus tekan, ini jawapan tadi, awak terus tekan punca kuasa 2. Answer sama dengan. So dapatlah jawapan dia 25.996. Jadi kalau bundarkan, dia akan dapat 26. So ini 26 lah. Sebab kenapa? 2 tempat perpuluhan 6. 6 kena tambah 1. Betul? Jadi 10. Tinggal sifar. Tambah 1 lagi. Sifar. Naik sini tambah 1. Jadi 26. Macam inilah. Okey. Jadi ini adalah penerangan dia. Saya harap awak boleh buat latihan nanti. Dengar video ini, tengok sambil buat, sambil tengok penerangan. Okey, itu sahaja. Terima kasih.